Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pendengar. Nama saya Muhammad Izzamuddin bin Itab Hamid akan membentangkan satu kajian bertajuk penyumbatan tenaga dalam sistem heating, ventilation dan air conditioning ataupun dikenali sebagai HVAC dari sudut teknologi dan pendekatan kecekapan tenaga. Untuk pengenalan, sistem pemanasan pengudaraan dan penyaman udara ataupun dikenali sebagai HVAC memainkan peranan penting dalam memastikan keselesaan penghuni dan merupakan salah satu penggunaan tenaga terbesar dalam sesebuah bangunan. Menurut Entria dan Mizutani 2011, penggunaan tenaga menghampiri 50% daripada jumlah penggunaan tenaga bagi bangunan komersial telah digunakan untuk mencapai keadaan keselesaan termadalaman. Peningkatan pengantungan pada sistem hatchback ini dalam persekitaran kediaman komersial dan perindustrian telah menyebabkan peningkatan yang besar dalam jumlah penggunaan tenaga, terutamanya ketika bulan-bulan pada musim panas. Jumlah kandungan haba pula boleh ditarifkan oleh 6 pemboleh ubah terma dalam persekitaran dalaman, iaitu suhu udara, kelembapan udara, had laju udara, suhu sinaran minimum, penebat dan aktiviti manusia. Untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan kesar alam sekitar seperti pelepasan gas rumah hijau, teknik yang berbeza perlu dilaksanakan pada sistem hatchback sedia ada. Salah satu pilihan untuk mencapai objektif ini adalah dengan menggabungkan komponen-komponen hatchback yang berbeza untuk mencipta konfigurasi cekap tenaga. Sistem hatchback ini harus dibentuk dengan tujuan untuk mencapai penggunaan tenaga optimum. Menurut kajian literatur, terdapat 5 sistem utama yang berada dalam sistem hatchback. Yang pertama adalah evaporative cooling system. Menurut Jiang dan Z 2010, teknologi penyejatan penyejukan menggunakan sistem penyejatan evaporatif telah lama digunakan secara meluas dengan lebih daripada 1 abad. Ia menawarkan kos penyediaan dan pengendalian yang rendah dan telah terbukti secara signifikan untuk meningkatkan kapasiti penyejukan dan pengudaraan bangunan dengan penggunaan tenaga yang sangat minimum. Ia menggunakan air sebagai medium dan sistem ini dapat membantu menghindari penggunaan gas CFC yang boleh merosakkan lapisan ozon dan HCFC. Manfaat lain daripada sistem ini termasuk penyelenggaraan, pemasangan dan pengendalian yang mudah serta mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida dan bahan pencemar yang lain. Ini dapat memberikan keselesaan terma melalui penukaran haba panas ke haba sejuk. Namun, suhu terendah yang dapat dicapai oleh sistem ini adalah suhu basah daripada udara yang luar. Sistem yang kedua adalah Evaporative Cool Air Conditioning System. Haji Dawalo dan Ikhtidari 2010 telah membangunkan penyejuk dan menggabungkan dengan penukar haba penyejuk udara sedia ada ke dalam sistem penghawa dingin split unit untuk mengkaji kesannya terhadap prestasi sistem dalam pelbagai suhu udara sekitar 49 darjah Celsius. Hasil daripada kajian secara eksperimen menunjukkan bahawa penggunaan tenaga penghawa dingin dapat dikurangkan sehingga 20% dan COP sistem dapat ditingkatkan sekitar 50%. UB Idrisi et al. 2007 pula telah membangunkan model berangka bagi pemeluap sejuk udara yang dialirkan yang dikombinasikan dengan sistem penyejuk untuk mengkaji kesan kadar aliran air yang dialirkan terhadap prestasi tenaga pada sistem. Didapati bahawa perbandingan dengan pemeluap udara kering, kedua-dua kapasiti haba dan COP sistem telah meningkat masing-masing sebanyak 13% dan 55%. Sistem yang seterusnya adalah ground coupled hatchback system. Teknologi ground coupled hatchback system ini adalah pada kedalaman tertentu bumi memiliki suhu yang relatif konstan yang lebih sejuk daripada suhu udara luar pada musim panas dan lebih hangat daripada suhu udara pada musim sejuk dan telah digunakan pada skala kediaman dan komersial sejak tahun 1920-an lagi menurut Omar 2008. Ketika mod penyejukan, haba operasi dipindahkan ke dalam gelung dalam tanah di mana suhu di bawah tanah adalah lebih rendah daripada suhu udara luar persekitaran. Manakala ketika mod pemanasan pada musim sejuk, haba daripada bawah tanah dialirkan ke dalam bangunan di mana suhu yang lebih tinggi
daripada suhu udara luar persekitaran. Sistem yang keempat adalah Thermal Storage System ataupun TSS. Ia merupakan satu kaedah untuk mengalihkan penggunaan tenaga dalam sistem HVAC daripada tempoh puncak kepada tempoh luar puncak dengan tujuan untuk mengurangkan caj permintaan pada waktu puncak. Lee dan Zhao 2012 telah memaklumkan bahawa ia berfungsi untuk menyesuaikan perbezaan di antara bekalan tenaga dan permintaan tenaga dengan satu tujuan untuk menjimatkan penggunaan tenaga. Yao dan Rishamanchi 2012 melaporkan pada awal tahun 1990-an terdapat 1,500 ke 2,000 unit TSS telah digunakan di Amerika Syarikat bagi tujuan bangunan pejabat, sekolah dan hospital. Dalam sistem penyimpanan, ais atau air sejuk disimpan dalam tangki untuk digunakan sebagai ejen penyejukan bangunan semasa tempoh penggunaan elektrik puncak. Sistem penyimpanan ais boleh menggunakan larutan glikol atau air garam untuk menghasilkan ais. Sistem yang terakhir adalah Heat Recovery System. Menurut piawaian Ashrai, ia telah memberikan cadangan mengenai jumlah udara segar yang diperlukan untuk pelbagai jenis bangunan. Kekurangan udara segar dapat meningkatkan keperluan penyejukan bangunan, seterusnya akan meningkatkan keperluan penggunaan tenaga secara keseluruhan dalam sebuah sistem HVAC. Stoker dan Jones 1982 melaporkan bahawa terdapat 10 hingga 30% daripada kadar aliran udara secara keseluruhan mempunyai udara yang tercemar. Dalam bangunan moden pula, kehilangan udara boleh mewakili lebih daripada 50% daripada kehilangan haba secara keseluruhan menurut Rowlett et al. 2000. Selain itu, di kawasan panas dan lembap, sistem pengudaraan mekanikal boleh menyumbang sekitar 20 ke 40% daripada penggunaan tenaga dalam sistem penghawa dingin menurut Zhang 2012. Nassif et al. 2010 telah mengkaji penggunaan tenaga tahunan dalam penghawa dingin dengan menggunakan penukar haba entalpi dan membandingkannya dengan sistem penghawa dingin konvensional. Hasil kajian menunjukkan bahawa pada iklim lembap, potensi penyimatan tenaga tahunan sehingga 8% adalah berkemungkinan apabila menggunakan penukar haba berbanding sistem HVAC konvensional. Yang terakhir adalah Effect of Building Behavior. Kadar penggunaan tenaga bagi sistem HVAC tidak hanya bergantung kepada prestasi dan operasi mesin HVAC, tetapi juga bergantung kepada pengendalian dan pengurusan terhadap keperluan pemanasan dan penyejukan serta tingkah laku termodinamik yang ada pada sesebuah bangunan. Korolija et al. 2011 telah mengkaji hubungan di antara pemanasan bangunan, beban penyejukan dan penggunaan tenaga dengan berbagai jenis sistem HVAC. Hasil kajian menunjukkan bahawa prestasi penggunaan tenaga bangunan tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan permintaan pemanasan dan penyejukan bangunan, kerana ia juga bergantung kepada ciri-ciri thermal sistem HVAC. Wang et al. 2007 pula melaporkan telah membangunkan dan menilai 5 fungsi pengendalian pengurusan tenaga yang diprogramkan mengikut Effect of Building Behavior dan kemudiannya dilaksanakan dalam sistem HVAC yang menggunakan jumlah udara yang berubah-ubah. Hasil simulasi mereka menunjukkan bahawa penjimatan tenaga sebanyak 17% boleh dicapai apabila sistem dikawal menggunakan fungsi-fungsi pengendalian tersebut. Berdasarkan kajian literatur yang telah direview sebentar tadi, hasilnya konfigurasi baharu sistem HVAC yang cekap tenaga bergantung kepada reka bentuk dan adaptasi daripada pelbagai sistem sedia ada ke dalam sistem tradisional. Penyelidikan terkini telah membuktikan bahawa penggabungan teknologi penyaman udara sedia ada dapat memberikan penyelesaian yang efektif dalam hal penjimatan tenaga dan mencapai keselesaan termal. Setiap disiplin dalam bidang HVAC mempunyai persyaratan reka bentuk yang spesifik dan masing-masing menawarkan peluang untuk penjimatan tenaga. Namun, reka bentuk baharu perlu bergantung kepada kawasan persekitaran dan keperluan sesuatu kawasan. Secara kesimpulan, sistem HVAC konvensional bergantung sepenuhnya kepada tenaga yang dihasilkan daripada bahan api fosil. Permintaan terhadap infrastruktur dan peralatan yang lebih berkos efektif dan efisien adalah semakin meningkat dan memerlukan pengubahsuaian yang besar dalam bangunan sedia ada untuk mencapai kecekapan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Oleh itu, pembangunan sistem HVAC tanpa mengorbankan keselesaan dan kualiti udara dalaman yang terjamin merupakan cabaran utama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan.
Salah satu cara yang terbukti untuk mencapai kecekapan tenaga dalam sistem HVAC ini adalah dengan mereka bentuk sistem yang menggunakan konfigurasi baru untuk komponen-komponen sedia ada. Kajian terkini telah menunjukkan bahawa penggabungan teknologi pendinginan udara yang sedia ada dapat menyediakan penyelesaian yang efektif dan penjimatan tenaga serta mencapai keselesaan termal. Dalam kertas kajian ini, pelbagai strategi penghematan tenaga untuk sistem HVAC telah diselidik dan potensinya untuk meningkatkan prestasi sistem telah dibincangkan. Didapati bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk keadaan iklim dan kawasan persekitaran, jangkaan keselesaan termal, kos modal dan ketersediaan sumber tenaga. Sekian, terima kasih.